رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada Syarah Qatrun Nada Balus Sada karya Imam Jamaluddin bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita berhenti pada bab al-idhafah. Maksudnya dia sambungan daripada berkenaan dengan majrurat. Kita dah sebut dah sebelum ni majrur bil huruf, itu kita dah sebut. Sekarang ni majrur bil idhafah. Majrur bil idhafah yang takbir yang masyhur daripada matan ajrumiyah adalah majrur bil mudhaf. Itu lebih apa? Lebih daqiq daripada majrur bil idhafah. Kerana apa? Idhafah itu kan kita mengaji sebelum ni, idhafah itu barang i'tibari. Kalau kita sebut majrur bil mudhaf itu barang yang wujudi, maujud. Boleh? Mana lagi afdal? Barang yang maujud ataupun barang yang i'tibari? I'tibari maksudnya bukan dikira maujud, kira-kira saja. Boleh? Maka lebih afdal kita kata barang yang maujud, amilnya itu maujud, lebih afdal berbanding amil yang i'tibari tanpa sebarang keuzuran. Itu kita bicara dah pada matan ajrumiyah dulu. Baik, jom kita baca Hakim al-idhafah. المصنف رحمه الله تعالى أو بإضافة اسم على معنى اللام أو لام زيد أو من كخاتم حديد خاتمي أو في كمكر الليل وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومأمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين. Baik, dia kata bila tunggu habis bicara berkenaan dengan majrur bil harf, maka tunggu sambung majrur bil idhafah. Maka tunggu bahagikan idhafah kepada dua. أحدهما ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها ويخرج من ذلك ثلاث صور. Baik, dia kata apa? Yang pertama bentuk idhafah dipanggil idhafah ma'nawiyah. Dia panggil idhafah apa? Ma'nawiyah. Macam mana nak kena pasti makna idhafah ma'nawiyah tu? Dia kata alla yakuna mudhaf sifatan, bahawa mudhaf itu janganlah sifat. Sifat makna dia isim mushtaq. Sifat makna dia apa? Isim apa? Mushtaq, ataupun yang barang yang beramal amal fi'il. Barang yang beramal amal apa? Amal fi'il. Wal mudhaf ilaih ma'mul lahu, dan janganlah mudhaf ilaih itu ma'mul baginya. Itu barang yang dikesani oleh isim mushtaq tersebut tu benar ma'mul. Boleh? Okay. Kata Tu'u rahimahullah, wa yatakharraju fi dhalika, ataupun antum yakhruju maka keluar daripada demikian itu tiga bentuk, tiga rupa. Maksudnya bentuk bagi dipanggil idhafah ma'nawiyah ni ada tiga. Ihdaha ينتفي الأمران معا كغلام زيد. Baik, apa makna yantafi amrani ma'an? Maksudnya itu bukan mudhaf itu sifat dan bukan mudhaf itu ma'mul. Itu makna yantafi apa? Amran. Boleh? Dia kata ka gulami zaid. Nampak? Mudhaf ilaih. Gulam bukan isim mushtaq, dia isim jamid. Zaid itu pun kufur lah, bukan ma'mul bagi gulam. Maksudnya dia itu bukan fa'il bagi gulam ke, bukan maf'ulun bih bagi gulam ke, ataupun isim majrur bagi gulam. Boleh faham tu makna ma'mul? Boleh? Baik, yang kedua, والثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. Yang kedua pula adalah mudhaf itu sifat. Mudhaf dia sifat, tapi mudhaf ilaih bukan ma'mul. Tapi mudhaf ilaih bukan apa? Bukan ma'mul. Maka dia kata contoh dia nahwu katibil qadi wa kasibi iyal. Dia kata katibil qadi, penulis qadi, wa kasibi iyalihi, dan penginfak, orang yang bagi infak kepada ahli keluarganya. Boleh? Di situ dia kata apa? Katibi dengan kasibi, dua-dua tu sifat, mana isim mushtaq. Tapi qadi bukan ma'mul bagi
bukan ma'mul bagi katib. Boleh? Maka di sini dipanggil apa? Dipanggil sebagai idhafah ma'nawiyah juga. Boleh? Cuma di sini bila disebut apa, ustaz kenapa dia tak orang panggil apa tak boleh nak dikau beramal, apa dikira sebagai makna idhafah ma'nawiyah juga? Kan kita sebut tadi dia punya matan sebut idhafah ma'nawiyah, fungsi dia akan memperoleh ta'rif ataupun taksis. Itu dipanggil idhafah ma'nawiyah. Kalau asalnya kalimatun nakirah, bila dia idhafah kepada ma'rifah, dia akan jadi apa? Ma'rifah. Kalau kalimatun nakirah idhafah kepada nakirah, dia akan taksis, maknanya kecilkan skop apa dia? Skop umum dia. Skop apa? Umum dia tadi. Itu dipanggil idhafah apa? Ma'nawiyah. Adapun idhafah salah satu lagi idhafah lafziyah, maka dia tidak membuat makna apa-apa. Idhafah itu hanya dipanggil takhfif pada lafaz sahaja. Baik, adakah kalimat katibil qadi ni dia hanya takhfif pada lafaz saja? Tok Guru kata ni idhafah ma'nawiyah. Katibil qadi. Meskipun apa dia? Kita sebut tadi. Kita sebut apa tadi? Katib itu isim mushtaq. Jadi kita kata katib ini dia memang sifat tapi sudah berpindah kepada isim zuhir. Makna isim apa? Isim zuhir. Macam seakan-akan kita kata asalnya dipanggil sifat. Contoh bila apa maksud kita panggil penulis? Penulis maksud dia sedang tulis. Dia itu dipanggil makna apa? Penulis dari segi kata apa? Kata isim mushtaq. Tapi kalau kita pindah daripada makna penulis tu kepada satu carrier, kan carrier, itu dia tak panggil dah. Dia orang panggil apa? Dia sedang tulis ke tak? Dia jadi nama, nama carrier pekerjaan, boleh faham? Maka itu dipanggil meskipun asal isim mushtaq tapi dia dah berubah, boleh faham? Ataupun dipanggil istilah isim manqul. Isim apa? Manqul. Itu dia punya istilah dia lah. Baik. Kemudian yang ketiga, الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ليس المضاف صفة له ضرب للصي. Dia kata yang ketiga adalah mudhaf ilaih tu an yakuna mudhaf ilaih ma'mul lil mudhaf. Mudhaf ilaih tu ma'mul bagi mudhaf. Ma'mul faham, iaitu barang sama ada barang yang apa dikira sebagai fa'il ataupun barang dikira sebagai maf'ul, boleh faham? Tetapi dia kata walaysal mudhaf sifatan. Tapi mudhaf bukan apa? Bukan sifat. Darbul lisi. Kalimat darbul lisi tu dikira sebagai hukum maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Tapi darbul lisi dia kata disebabkan darbu tu bukan sifat, maknanya bukan isim mushtaq. Ustaz bukan masdar isim mushtaq, tak. Masdar jamid. Maka tak dikira di sini sebagai idhafah lafziyah, bahkan idhafah ma'nawiyah. Boleh? Okay, jadi yang pertama apa dia? Mudhaf ilaih bukan apa? Dua-dua bukan sifat, bukan ma'mul. Yang kedua apa dia? Mudhaf ilaih apa? Sifat tapi mudhaf ilaih bukan ma'mul. Nombor tiga apa dia? Mudhaf ilaih itu mudhaf itu bukan sifat. Mudhaf bukan apa? Bukan sifat. Tapi nombor dua tu ma'al mudhaf ilaih pun ma'mul. Boleh? Itu dia punya konklusi dia. Hazihi هذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا. وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة. تعريف faham mana tarif menjadikan kalimat itu ma'rifah. Beri contoh. نحو غلام زيد. Ghulam asalnya nakirah. Tapi bila kita idhafah kepada Zaid itu alam ma'rifah, maka ghulam pun akan jadi ma'rifah. Boleh faham lagi? والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة. كغلام imra'atin. Ulamu imra'atin. Imra'atin nakirah. Kalau idhafah nakirah kepada nakirah tufidu takhsis. Tufidu apa? Takhsis. Boleh? Okay, lagi seterusnya. ثم إن هذه الإضافة على ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون على معنى في. وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. Hazihi itu merujuk pada mana? Idhafah ma'nawiyah sahaja. Hazihi merujuk pada idhafah apa? Ma'nawiyah. Maka idhafah ma'nawiyah ni selain daripada isu ta'rif dan taksis, dia buat ada tiga makna pula. Ada kala makna fi, ni kita mengaji hatta jurumiyah ni. Ada kala makna apa? Fi. Kan dia sebut apa? Khatamu hadidin wa babu sajin kan? Dalam apa mata jurumiyah khatamu hadidin wa babu sajin. Cuma dia tak sebut yang apa zarf bi makna apa fi. Mudhaf bi makna apa? Makna fi. Baik.
apa dia? Idafah bermakna fi wa zalika in kana mudhaf ila zarfan lil mudhaf. Itu mudhaf ilaih itu zarf bagi apa? Bagi mudhaf. Contoh nahwu bal makrul layli. Bal makruba laili wan nahar. Makruba ancaman kan, apa? Makruba, makruh ni tipu daya kan. Tipu daya malam. Maksudnya malam tu pada waktu malam. Boleh ni idafah bermakna fi lagi. الثاني أن تكون على معنى من وذلك إن كان المضاف إليه كلا للمضاف. كلا maksudnya min tu min mana tab'in, sebahagian. Min mana apa? Tab'in, yani sebahagian. Boleh lagi. ويصح الإخبار به عنه. Dia kata macam mana nak kenal idafah tu makna min. Dia nak tengok, nak kenal makna min adalah pertama mudhaf ilaih itu kul. Mudhaf tu juzu. Mudhaf apa? Juzu, mudhaf ilaih kul. Boleh? Okey, wa yasihul ihbar bihi anhu. Dan boleh dia dijadikan sebagai khabar. Ikhbar bihi anhu tu maknanya boleh jadi predikat khabar. Nahu khatamu hadidin. Khatam min hadid. Dia panggil khatam itu sebahagian dari jenis apa? Besi. Boleh? Dia panggil jenis. Kena okey dah. Babu apa? Sajin. Itu apa? Pokok apa? Pokok jati. Okey, jadi kita panggil apa? Apa dia? Kita panggil apa? Sajin tu kul. Bab itu diambil juzuk daripada kul. Boleh faham? Baik, lagi bi khilafi nahwi yad zaid. Ya. Fa innahu la yasihu an yukhbara an al-yad bi zaid. Baik, apa maksud dia tu? Dia kata apa? Tadi kita sebut mesti kalau idafah bermakna min mesti ada dua syarat. Pertama apa? Mudhaf itu adalah juzuk mudhaf ilaih. Yang kedua mesti boleh untuk kita jadikan mudhaf ilaih itu khabar. Boleh? Kalau kita sebut khatam, al-khatamu hadidun, boleh betul tak makna? Cincin itu besi. Boleh betul kan? Tak salah. Cincin itu dari besi, betul tak? Boleh juga, betul tak? Tapi kalau yadu zaidin, boleh kita sebut bermakna apa? Min. Tak boleh. Sebab apa? Boleh kita kata kalau kita tangan dari zaid. Itu mungkin kata boleh kan? Boleh ke? Tangan dari zaid ataupun tangan itu adalah zaid. Tak boleh. Itu tangan zaid lah. Boleh faham? Itu dia punya tak boleh disebabkan tak cukup syarat. Okey lagi. ثالث أن تكون على معنى اللام وذلك فيما بقي. Seterusnya dia bimakna lam. Dia kata macam mana nak kenal bahasa bimakna lam, iaitu idafat tu bukan membawa makna zaraf, idafat tu bukan membawa makna yang kita sebut dia juzuk daripada kul, ataupun boleh untuk jadi khabar. Contoh ghulamu zaidin, yadu zaidin, maka di sini confirm makna dia li. Boleh? Baik lagi. Al-qismu tsani. Ya. يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا للصفة ولهذا أيضا ثلاث صور. Jadi dia kata yang kedua ni dipanggil idafah lafziyah. Idafah apa? Lafziyah. Maka dia kata nak kenal dia, pertama mudhaf tu sifat, iaitu isim mushtaq, mudhaf ilaih ma'mul. Ma'mul maksudnya sama ada dia itu apa? Fa'il ke ataupun maf'ulun bih ke, boleh faham? Itu dipanggil ma'mul. Baik, juga ada tiga surah. Pertama idafatu ismi al-fa'il. Ya. Ka hada daribu zaidin. Nampak daribu zaidin. Okey, nampak al-an au ghadan. Apa makna al-an ghadan? Dia nak kata kalimat daribu bila kita sebut apa isim fa'il, dia membawa makna apa sekarang ataupun masa depan. Itu makna apa? Jadi seakan-akan darib isim fa'il ni dia setara dengan fi'il apa? Dia setara dengan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey lagi. Sambung. وإضافة اسم المفعول هذا معمور الدار الآن أو غدا. هذا معمور الدار الآن أو غدا. Jadi ada kalau kita sebut ma'murun ad-daru kan. Daru jadi naib fa'il kan. Sebab apa? Ma'mur tu setara dengan fi'il mabni lil majhul. Boleh? Baik, okay, lagi. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه. Jadi sebab macam tu gua akan syarah lah nanti. Baik. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا
وهو التخفيف. Jadi macam mana kita nak detect apa idhafah lafziah berlaku pada isim fa'il, isim maf'ul dengan sifat musyabahah. Okey, lagi dia kata fungsi idhafah lafziah tufidu amran lafziyan saja. Maksudnya dia membawa faedah lafaz sahaja, iaitu apa? Takhfif, meringankan bacaan. Lagi ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا. Daribu Zaidin ringan, yang kalau daribun Zaidan berat. Boleh jadi itu lebih ringan. Wa kaza al-baqi. Ya. وتفيد تعريفا ولا تخصيصا. ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. lagi ولهذا صح وصف هديا أو بالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. Dia kata apa, bila kita faham tadi, kita boleh fahamlah apa yang berlaku dalam Al-Quran. Kan kita sebut sifat mausuf mesti sama kan, makrifah nakirah betul tak? Kita mengaji sifat mausuf mesti apa? Sama. Makrifah nakirah. Tengok ayat Quran, hadiyan balighal apa? Ka'bati. Hadiyan makrifah nakirah. Balighal Ka'bati, kalau kita tak mengaji bab ni, balighal Ka'bati kita sebut mudhaf ilaih. Sepatutnya makrifah lah balighah kan. Sepatutnya lah. Tapi itu kalau tak mengaji idhafah lafziah. Jadi di sini kita kata tak. Di sini idhafah lafziah. Apa idhafah lafziah? Dia punya mudhaf dia mushtaq. Maka kita kata di sini tak, dia tidak memberi kesan pada makrifah. Maka kita hukumkan balighal Ka'bati hakikatnya nakirah. Boleh? Jadi hadian nakirah, balighal Ka'bah pun nakirah, kerana idhafah lafziah tidak membuatkan kalimat itu menjadi makrifah. Boleh faham Baik lagi. والصح مجيء الثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثانية apa? Itfihi. Ni surah apa? Al-Hajj. Saniya itfihi. Baik. Dia kata apa? Kalimat sani sesuai untuk jadi apa? Hal. Sani makna dia tunduk kan, ataupun tuhuyung hayang tu. Itfihi dia punya ni lah, kita panggil ni. Apa dia? Leher gaya macam ni. Sani ada apa? Itfihi. Apa dia guna ayat tu? Goyang-goyang itu. Sani liudil sabil. Tu apa? Orang kafir ni takabur. Mana takabur? Sebab apa? I'rab daripada apa? Ayat Al-Quran. Kemah liudil sabil kan. Baik. Jadi kita kata, apa kaedah kita mengaji hal? Hal mesti nakirah betul tak? Hal mesti apa? Nakirah. Sahib hal mesti ma'rifah. Kan kita sebut mengaji sebelum ni kan. Bila sebut saniyah atfihi, ustaz ni mudhaf ilaih ni. Patutnya ma'rifah, macam mana boleh jadi apa hal? Tak ngaji ni. Ni idhafah lafziah. Boleh? Idhafah lafziah tidak apa? Membawa makna ma'rifah. Maka dia itu jadi kekal nakirah. Boleh faham tak? Itu kelebihan kita mengaji berkenaan dengan idhafah lafziyah. Okey, lagi habis ba'anwa menua ba Imran قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. يعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. Apa maksud dia? Idhafah itu tidak sekali berhimpun dengan tanwin. Jadi tak boleh kita sebut apa? Idhafah tu bercampur dengan kita buat idhafah, kemudian kita letak tanwin juga. Tak boleh. Mesti salah satu. Kalau letak tanwin tak ada idhafah. Kalau letak idhafah tak boleh tanwin. Wala ma'an nun taliyah lil i'rab, dan tak boleh untuk nun taliyah berikut daripada i'rab. Maksudnya nak merujuk kepada nun iwad ani tanwin. Merujuk kepada nun iwad ani tanwin pada dua kalimat yang masyhur. Apa dia dua kalimat yang masyhur? Musanna dan jamak muzakkar salim. Kan kita sebut muslimuna. Nuna tu dah ganti tanwin. Lagi muslimani. Nun tu apa? Nun diganti tanwin. Tu nun tali al-i'rab. Sebab apa tali i'rab? Dia kata tali i'rab. Sebab muslimuna, mana alamat i'rab muslimuna? Waw. Alamat i'rab muslimuna apa? Waw. Muslimani, mana alamat i'rab dia? Alif.
Lepas tu datang selepas alamat i'rab tu apa? Nun. Boleh faham? Tu dipanggil nun tali apa? Tali i'rab. Boleh? Baik lagi. Wala ma'a apa? Ma'al alif wal lam, dan tak boleh bersatu dengan alif apa? Alif lam. Jadi ada 3 lah. Pertama, tak boleh idhafah itu bila kita idhafahkan buh tanwin pada mudhaf. Dan tak boleh juga apa letak nun yang ganti tanwin pada apa? Mudhaf. Yang ketiga, tak boleh letak alif lam pada apa? Pada mudhaf. Okey, baca apa? Yang last sekali lagi. أعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. فهم؟ تقول جاءني غلام يا هذا فتنون. إذا أضفت تقول جاءني غلام زيد. Faham kan? Maksudnya kalau kita nak buh tanwin tak boleh idhafat. Tapi kalau kita idhafat maka tak boleh tanwin. Lepas tu fatuzzafu at-tanwin. وذلك لأنه يدل على كمال الاسم. والإضافة تدل على نقصانه. Dia kata demikian itu sebab apa tak boleh nak meletakkan tanwin pada apa? Pada mudhaf. Kerana tanwin itu menunjukkan kamal isim. Siapa kamal isim? Kamal alamat isim. Kamal alamat apa? Alamat, kan kita mengaji mata jurumiah kan? Dikenali isim itu dengan apa? Dengan tanwin. Boleh? Maka kalau ada kalimat itu tanwin, maka dia itu zahir, dia punya keisiman dia. Tu faham kita mengaji sebelum ni kan. Wal idafatu, sedangkan idafah itu menunjukkan kepada nuqsannya. Apa makna nuqsan? Iaitu nuqsan sifat ismiyah. Nuqsan sifat apa? Ismiyah. Maka dikata apa? Kamil dan nuqsan tak boleh bersatu. Okey, wala yakunu syai'i syai'u bukan syai'u kamilan naqis. Tak boleh bersatu. Okey lagi. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك. Faham, buangkan nun kan? Lagi. فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة. والمقيم صلاة. صلاتو. والمقيم الصلاة. Ti muqimi apa? Salati. Maksudnya dia idhafah kepada apa? Mudhaf ilaih. Okey lagi. إنكم لذائقوا العذاب. وقال إنا مرسل الناقة. والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون. والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين. Okey, faham kan? Maksudnya sama ilah dengan apa? At-tanwin. Kerana sebab apa? كونها قائمة مقام التنوين. Sekali lagi, warna tak ada tu. Apa dia? Apa? wal illatu baca wal illatu fi ma hasbin nun. Hiya al illatu fi hasbi tanwin. Hiya warna tak ada tu. Al illatu fi hasfi at-tanwin. Lagi likauniha jatuh ni. Likauniha qa'imatan maqama. Betul. Okey. Lagi faham kan? Okey lagi. إنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمعي. Sebab apa Tok Guru sebut dia panggil nun tali lil i'rab? Sebab dia nak bezakan dengan nun mufrad dengan nun jamak taksi. Nun jamak taksi tak boleh buang, jangan buang. Begitulah juga nun yang ada pada mufrad. Contoh dia wazalika kanunai hin wa syayatin. Nampak hin, nun dia juzuk tu. Syayatin dia bukan tanwin tu. Okey, wa innaha fa innahuma matluwan bil i'rab. Ya, mesti kita baca dengan i'rab. Maksudnya baca hinu, hina, hini. Itu makna matluwan bil apa? Bil i'rab. Maksudnya kita bila ada i'rab akan dibacakan ada kalam marfu', ada kalam mansub, ada kalam majrur. Tapi nun tanwin semua dibacakan dengan baris apa? Baris na ataupun ni saja kan. Na ataupun ni. Muslima ni, muslimuna. Tak ada kita bila marfu' muslima nu. Tak ada. Mana ada macam muslima nu. Tak ada kerajang kalau macam tu boleh. Faham? Okey lagi. La taliyani lahu. Ya. Taqulu hadha hinun ya fata. Ya. Wa haula'i shayatin ya fata. Ya. Fatajidu i'rabuhuma bahuma waqi'atin ba'da nuni. Waqi'atan. Fatajidu i'rabahuma bi dhammatin waqi'atan ba'da nun. Mana boleh? Apa sebab apa tajid dipanggil menasakkan dua maf'ul kan? I'rabahuma maf'ul awal, waqi'atan maf'ul
Afwan, sekali lagi. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما. Maksudnya tak boleh buang lah. Lagi. لأنها متلوة في الإعراب. لأنها متلوة لا تالية له. Faham tu. Okey, وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف ولو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. Faham kan? Dia kata idhafah mana ta'rif. Kalau alif lam mana ta'rif, kalau kita buh dua-dua akan jadi apa? Sebab tu kaedah al-ma'ruf la yu'arraf. Dan ma'rifah kemudian ma'rifah lagi. Jadi tahsilul tahsilul hasil batil kama qala al-mutakallimun. Nahu ni dia tauhid tu. Hang ni nahu kafir. Boleh apa Imran? Okey, habis sekali lagi. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. Dia kecuali juga tu. Dia kecualikan masalah alif lam ni pada mudhaf sifat mudhaf ilaihi ma'mul. Ni makna dia idhafah lafzi. Makna dia kalau idhafah ma'nawiyah memang tak boleh lah secara mutlak. Tapi di sini idhafah lafzi lazim dikecualikan beberapa perkara. Wa fi mas'alati wahidun min umurin tuzkar. Maksudnya pada masalah ni salah satu daripada 5 perkara yang bakal disebutkan. Maksudnya dibenarkan pada 5 bentuk ni sahaja. Okey, baca fahina izin. Okey, baca wa istisna macam ni. Istisna apa? Istisna min mas'alatil alif wal lam an yakuna al mudhaf sifatan wal mudhaf ilayhi ma'mulan li tilka as-sifat. Tu dia kat situ maksudnya idhafah lafziyah. Okey, lagi. وفي المسألة واحد من 5 أمور تذكر حينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. Faham kan? Bagi kita ni boleh gabung dua-dua idhafah dan alif lam. Lagi. أحدها أن يكون المضاف مثنى. Kalau mudhaf tu musanna boleh untuk kita buat alif lam zaid dan seterusnya lagi. نحو الضارب زيد. Baik, lagi. والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما. نحو الضارب زيد. Boleh kan? Tak ada masalah lagi. والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام. نحو الضارب الرجل. Maksudnya apa? Mudhaf ilaih ada lam, baru dia boleh letak apa pada mudhaf alif lam. Itu nombor 4. Sekali nombor 3 sekali lagi. Dia kata kalau nak buh alif lam pada dharib mesti apa? Buh alif lam juga pada apa? Mudhafun ilaih dia. Okey, lagi. والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام. Tu dia. Ataupun mudhaf ilaih dia tu mudhaf kepada barang yang ada alif lam. Itu kalau kita nak letak alif lam pada mudhaf. Okey, lagi. نحو الضارب رأس الرجل. Faham kan? Ad-daribu mudhaf. Ra'si mudhaf ilaih. Tapi kita kata mudhaf ilaih tu dia tak ada alif lam. Tapi boleh buat alif lam pada daribu sebab apa? Sebab dia diidhafatkan kepada mudhaf ilaih yang lain yang ada alif lam. Boleh? Okey, lagi. Wal khamis an yakuna al mudhaf ilayhi mudhafan ila dhamir a'id ala ma fihi al alif wal lam. Dhamir a'id pada alif lam. Lagi. Nahwu marartu bir rajuli ad-darib ghulami. Nampak? Kata marartu bir rajuli ad-daribi ghulamihi. Nampak? Ghulamihi tu dia tak ada alif lam kan? Sebab apa boleh buat alif lam pada dharib? Sebab ada dhamir yang kembali merujuk kepada barang yang punya alif lam, iaitu rajul. Itu kalimah apa? Rajul. Boleh faham? Habis kat situ. Itu dia punya berkenaan dengan idhafah. Kita tutup dulu. Apa Hakim?